section of the AppSheet. So as I mentioned to you, one of the best thing about AppSheet ni, dia boleh digunakan oleh sesiapa sahaja yang tak pandai pun buat programming kan. Tapi anda sudah boleh mengcapture data di persekitaran. So lepas ni kalau anda ada PKA, nak buat apa tu? Lava siding bukan, dipanggil apa? PKPT apa tu? PTP, pemusnahan tempat pembiakan, betul kan? So mungkin selama ni kita pakai borang bukan maknanya borang tak boleh pakai, boleh pakai. Borang tu anda boleh gunakan mail merge. Tahu tak mail merge? Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Kalau siapa berminat nanti saya cerita petang lah. Itu semua ilmu tambahan kemudian saya cerita. Kalau anda tahu apa itu mail merge, so bila data tu dah dalam bentuk digital, maka anda boleh buat mail merge untuk melengkapkan dokumen borang lah. Okey, habis. Kemudian dekat sini saya kena bagi tahu beberapa kekurangan dan kelebihan AppSheet. Pertama, dengar baik-baik. Akaun dia ni hanya boleh dilogin menggunakan akaun awak. Orang lain tak boleh akses pun apps kamu ini, melainkan kamu sharekan kepada mereka dengan menekan butang kepala orang ni. Awak boleh tekan butang kepala orang ni dan anda boleh tekan butang copy sharing link dan dia akan ada editor link, browser link dan install link. Anda akan bagi yang install link. However, apa dia? Walau bagaimanapun, apps ini adalah dalam bentuk prototype, bukan dalam bentuk deployment. Dengan kata lain, anda boleh share tapi ada limit kepada 10 orang sahaja. Berapa orang? 10 orang je. Contohlah kalau nak guna untuk internally PPKP ni, jawapan dia, khalas lah, tak ada masalah. So macam mana nak guna lebih daripada 10 orang? Ada beberapa guide yang lain lah yang anda boleh tengok nanti dalam YouTube yang dinamakan sebagai menu. Kita boleh buat menu menu untuk letak username dengan password. Menu yang paling basic kalau tanya saya macam mana nak buat lebih daripada 10 orang, buat satu account Gmail yang semua orang PPKP ada username dan password dia. Itu je lah yang paling senang. Tapi ia vulnerable untuk being attack lah, ataupun orang yang tak ada kena-mengena dapat account tu, memang masak lah awak sebab dalam ni ada maklumat-maklumat yang mungkin sensitif kepada public. Baik, itu pertama. Jelas Share berapa orang? 10. Nak masuk dalam Play Store, jawapan dia boleh ke tak boleh? Boleh, sangat boleh lah. Sebab itu ianya sangat mesra Play Store. Cuma anda kena bayar development fees lah, ataupun dipanggil developer fees dalam $25 kot untuk membolehkan anda tekan butang rocket dia. Rocket ini adalah contoh deployment. Maksudnya deploy, jadikan APK masuk dalam Google Play Store. Lepas tu anda boleh senyum. Senyumlah. Hai Cik Mek Molek. Macam itulah. Maksudnya anda telah mendigitalkan komponen health promotion kamu. Baik. Ada satu lagi benda yang anda boleh lakukan. Contoh dengan baik-baik. Aplikasi ini saya akan tukarkan nama dia kepada aplikasi kebersihan rumah. Apa dia? Kebersihan rumah. Yang ini konon-konon sekejap lagi anda buat satu permainan. Anda buat satu aktiviti. Dan anda inginkan responden saudara-saudari sekalian untuk merekodkan dan memberi bukti bahawa mereka telah melaksanakan tugasan yang diberi. Faham ya? Saya ulang lagi sekali. Konsep sama macam tadi, tapi yang ini kita bagi empowerment. Ini dalam istilah Mak Saleh dia panggil empowerment. You give the power ranges that you have, not only to you, but to the other people or client or the community back so that they can serve for themselves. So that means if they get some dirty places, they clean by themselves and report it to you so that you can monitor. Or you can also give feedback and also give some credit ataupun markah dan sebagainya. Jelas kan? Fungsi-fungsi tu dia macam kita buat permainan lah. Okey, saya dah ajar tuan-tuan dan puan-puan cara nak menguruskan sampah dan cara membersihkan air limbah. Ini untuk mengelakkan pembiakan nyamuk Aedes. Contoh. Okey. Jadi saya bagi tuan-tuan dan puan-puan apps, tuan-tuan dan puan-puan install dalam phone masing-masing dan updatekanlah status tuan-tuan dan puan-puan siang dan malam. Faham ya? Tapi dia ada satu cabaran. Apa cabarannya? Aplikasi ini kalau buat yang style saya cakap ni,
Kalau anda perasan, data-data ni dia ada data lat long. Apa dia? Lat long ni akan menunjukkan tempat dia dekat mana dalam radius bawah daripada 200 meter. Maknanya quite accurate lah. So kalau orang nak pedajal, sniper nak cari musuh, pembunuh nak mencari mangsa, senang. Tapi kita boleh buat kawalan-kawalan lain lah. Seperti benda ni digunakan untuk luar rumah contohnya. So tak ada masalah pun kan. Siapa je boleh akses. Yang kedua, benda tu tak sensitif pun. Maklumat dia adalah berkaitan dengan kebersihan rumah. Betul Okey. So depends kepada aplikasi. Cara dia senang je. Pergi dekat bawah ni ada namanya setting. Okey, tekan setting. Dekat sini kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, nampak tak? Dia boleh ada versi. Dia boleh ada description. Dia boleh ada function. Dia boleh ada benda-benda poyo yang student-student lelaki atau perempuan LKKM program kesihatan setara ni suka buat. Bawah dia ada theme and brand. Theme and brand ni anda boleh tukar logo. Anda nak letakkan logo, nak letakkan background image, nak tukar color, semua itu boleh. Yang itu dekat setting. Atas daripada setting tu namanya security. Boleh klik dekat security tu. Inilah yang saya kata aplikasi ni boleh bagi dekat masyarakat. Biar mereka bekerjasama antara satu sama lain untuk membuat aktiviti ini. Contohlah anda buat aktiviti ini dalam masa 1 minggu. Anda bagi tahu masyarakat, kami bagi aplikasi 1 minggu, makcik dan pakcik buat pembersihan, saya akan nilai secara maya dan kita jumpa minggu depan, saya follow up rumah mana paling bersih, markah paling tinggi, kita bagi hadiah kereta BMW jenama Hot Wheels. Faham? Contohlah kan. So, tuan-tuan dan puan boleh tekan butang require user login ini. Tekan dia supaya dia tak perlu login. Faham tak? Tapi syarat dia pula, Google akan minta anda mengakui bahawa ini adalah data public dan ini adalah authorized app yang tak secure. So, anda tekan butang save. Bila anda mengaku dua benda ni, maka sekarang ini untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang hadir pada pagi ini, maka saya boleh tekan butang kepala orang toyol ini kepada install link. So sesiapa sahaja, ni saya tunjuk contoh saya buka dekat akaun yang lain. Sesiapa sahaja yang mempunyai link ini, dia boleh klik dan dia boleh akses. Akses untuk apa? Meletakkan maklumat. Contohlah macam saya tunjukkan ni. Ini menu dalam komputer lah. So saya boleh menekan butang add dan saya boleh memasukkan maklumat. Okey. Ini contoh. Sebab saya tahu ini adalah aplikasi untuk tujuan pembelajaran, maka saya akan masukkanlah accordingly. So I'm going to insert and put some comment. Okey. Tapi mungkin bukan komen dia lebih kepada negatif lah. Mungkin lebih kepada description. Maknanya anda mengajar anda punya masyarakat. Bila anda buat aktiviti ni, kena laporkan kepada kami apa yang anda buat. Saya telah membersih seperti mana yang dia ajar dan meletakkan abet di dalam takungan yang berkenaan. Contoh. So, anda tahu dia telah buat apa yang anda maksudkan. Okey, kalau anda perasan dekat sini, bila dia dah pergi kepada menu-menu ini, maka dia boleh tengoklah informasi yang berkenaan. Dia boleh tengok juga informasi orang lain. Okey, dan yang lebih malangnya nampak tak? Dia boleh delete orang lain punya. Ini yang saya kata tadi. Kita kalau nak buat dia jadi aplikasi public boleh, tapi anda kena kawal lah. Ada benda yang dia boleh tambah je, dia tak boleh buang. Kalau macam ini, contoh saya ni, nama HHH. Nanti Syazwan ni tengok HHH. Banyaknya HHH buat pembersihan rumah. Aku delete lah. Boleh tak? Jawapan dia boleh. So kawan kita duk sibuk kembang rumah nak dapat markah kereta BMW ni, seorang lagi tolong buang. Memang pedajai member lah. Itu contohnya. Baik, habislah kisah saya